Ada yang tak ada ni. Cari ramai je tak ada 2 orang Kelas awak ni P627 ada 2 orang lagi tak ada ni. Awak dengar tak saya cakap ni? Dengar madam. Okay. Alright, so kita masuk kepada topik seterusnya iaitu sound. So kalau you tengok tadi itu adalah example lah Doppler effect. So Doppler effect actually you have learned this one in form 2 kalau tak silap saya lah form 2 you dah belajar sebenarnya Doppler effect ni. Okay, so kita masuk dulu kepada chapter 10. Kita hari tu baru habis dekat mechanical wave. Okay, kita tak masuk lagi kepada sound wave because this chapter dia pecah 2. Satu adalah mechanical wave, satu lagi adalah sound wave. So kalau you tengok balik, kita dah belajar mechanical wave ni. So kita dah belajar parameter amplitude, kita dah buat equation dan kita dah buat graph. So graph ada 2 Y lawan T, Y lawan X. Graph yang ingat tak burung tu. So burung tu X sebagai particle, wave tu sebagai ocean tu sebagai wave lah. Okay, so kalau dia suruh buat graph Y against T, so meaning your X kena freeze lah, constant. Kalau dia minta Y lawan X, so T akan jadi constant. Okay, there are 2 type of wave, transverse dengan longitudinal. So macam mana nak ingat, L, ada double L, so dia parallel. Apa yang parallel? Ingat balik dalam cerita ni ada 2 karakter utama iaitu particle, vibration of particle is parallel to the propagation of wave. Kalau transverse dia perpendicular. And then kita masuk kepada superposition. Apa itu superposition? Superposition happen when there are 2 or more wave travel in opposite direction dan dia superimpose lah. So maksudnya dia akan overlap. So ada 2 jenis interference iaitu constructive dengan destructive. Dan you kena tahu beza antara progressive wave dengan stationary wave, di mana stationary wave adalah berlaku when there are 2 waves travel in opposite direction with same amplitude, frequency and wavelength ataupun dengan speed yang sama. So jangan confuse antara progressive tau. Progressive ni dia jalan, dia sentiasa bergerak. Progressive wave ni dia adalah sentiasa bergerak. Progressive dia bergerak. Tapi kalau standing ni, stationary wave atau nama lain dia standing wave, stationary standing ni duduk diam-diam kan. So dia adalah 2 progressive wave yang bertemu dekat satu point. Dan dia mesti same amplitude, same frequency, same wavelength. Maksudnya dia daripada source yang sama. Alright, so hari ni kita akan belajar pasal sound wave. Okay, sound wave you akan diperkenalkan dengan sound intensity, simbol dia I. Stationary wave kita akan ada 2 iaitu dia punya application untuk stretched string. Contoh alat yang menghasilkan sound menggunakan stretched string adalah gitar, piano. Piano belakang tu ada tali. So dia ada stretched string yang akan menghasilkan sound lah. Air column, contoh air column adalah piccolo, recorder, recorder yang main kat sekolah dulu kan. Apa lagi yang Squidward suka main dulu, apa nama dia, trumpet. Okay. Itu contoh yang akan menghasilkan sound lah, dia menggunakan air, udara. Dan last sekali kita akan belajar Doppler effect lah, yang tadi video yang you tengok tadi tu adalah Doppler effect lah. Which is Doppler effect ni adalah kesan. Doppler is the name of person yang jumpa, ni nama orang sebenarnya. Doppler effect ni adalah you want to the change heard by the observer. So observer akan rasa perubahan yang dia dengar bila ambulans mendekati dan menjauhi dia. So itu maksud Doppler effect ya. Okay, so kita terus masuk kepada, saya terus pergi kepada sound lah. Ni sound. Ini sound. Okay, yang ini adalah dia punya general yang ni tak ada dalam outcome lagi. Yang ni dia nak cerita awak apa itu sound. Okay, sound ni macam saya cakap ni sound wave jugalah. So sound wave ni adalah mechanical and longitudinal wave. Dia cannot show the effect of polarization. So dia berlaku bila ada compression atau refraction series. So dia mesti ada medium lah untuk, so that's why kalau tadi kan you tengok tadi kan kat video tu cakap kalau dekat space kita tak dengar bunyi sebab tak ada air yang boleh menghantar dia punya medium tu lah, dia tak ada medium. Okay, and then dia ada 2 type of sound wave. Satu progressive wave di mana macam saya cakap ni progressive sebab dia terus, dia tak pantul balik. Ada juga yang jenis stationary wave. Contohnya gitar. Macam gitar tadi you plug, dia langgar dinding
gitar dia patah balik. So dia adalah menjadi stationary wave. Okay, the speed of sound is not depend on pressure tapi dia depend pada temperature. So lagi panas awak punya tempat tu, lagi tinggilah dia punya velocity, speed of sound. Speed of sound ni adalah sound yang travel macam saya cakap ni. Saya cakap ni macam mana saya boleh cakap? Sebenarnya ada getaran, ada vibration dekat saya punya ni kan, dalam tekak ni. So ada vibration, so dia keluar. Dia datang melalui wave lah. So ini adalah speed of sound lah. Yang awak dengar ni adalah melalui speed of sound. Okay. So yang ni tak ada. Saya nak terus pergi kepada fundamental, overtone dan harmonic. Okay. Fundamental, apa itu fundamental? Fundamental we are talking about asas, the main one. We talking about karakter utama dia lah asas fundamental school, fundamental asas kan, fundamental fizik, asas fizik. So fundamental frequency is the lowest frequency emitted by a musical instrument at particular tone. So for example, let's say you play guitar or piano, so the lowest key C. Siapa main gitar dengan piano? Ada siapa main piano tak? Tak ada. Semua main game tak je. Tak reti madam. Akmal. Main game reti. Akmal main apa? Madam. Ya. Main piano tiles dekat App Store. Dekat App Store. Siapa yang ada main alat muzik? Takkanlah seorang pun tak kan. Tipu ni. Siapa yang suka main? Siapa mesti ada ni? Yang main bowling. Main bowling pula. Saya main. Ada kalau main gitu-gitu dia boleh tu. Siapa main apa? Piano. Piano. Apa lowest key untuk piano? Dia ada banyak media. Oh, dia ada banyak. Oh, dia bukan ada paling lowest, paling slow. Tapi yang nama tu C lah kot. C kan? C. Tengok betul tak saya cakap? C. Paling lowest adalah C. Sebab budak saya dulu rasanya JJ dulu, saya lepas dia kata cikgu, madam paling lowest adalah C, dia kata. Dia suka main piano. So paling lowest adalah C. Itu maksudnya lowest frequency yang boleh dihasilkan oleh piano. So piano tu dia adalah stretched string, sebab belakang piano tu bukan ada orang tiup-tiup, tak ada. Dia ada string. So awak tekan tu, string tu vibrate lah sebenarnya, that's why they make a sound. Okay, so seterusnya adalah overtone. What is overtone? Nama dia pun overnya orang ni. So overtone ni adalah other tone than upper, other tone upper than fundamental tone. Maksudnya apa-apa yang lagi higher daripada fundamental frequency kita panggil dia overtone. Because overtone ni dia akan ada numbering lah. So siapa yang duduk atas daripada fundamental ni kita akan panggil dia first overtone. So nanti contohnya C, paling piano paling rendah C. Okay, lepas tu katalah contoh D. So D akan jadi first overtone. Lepas tu E. So E akan jadi second overtone. Dia ikutlah susunan tu. Susunan frekuensi. Frekuensi we are talking about dia punya ni lah frekuensi yang terhasil daripada number of cycle in 1 second tu lah. Okay. Harmonic. Apa itu pula harmonic? Harmonic is a frequency which are multiplied by fundamental frequency of vibrating system. Okay, ramai student dia akan confuse antara overtone dengan harmonic. Jangan confuse overtone ni apa-apa selepas fundamental kita panggil dia overtone. Macam contohnya fundamental ni anak sulung. Yang anak nombor 2 kita panggil dia first overtone. Anak nombor 3 second overtone. Okay, tapi harmonic dia adalah multiply by fundamental. Dia darab dengan fundamental. Berapa kali fundamental yang awak nak. Okay, so kita tengok dekat sini ya. So formula dia F sama dengan N F naught. So dia darab, hasil darab N ni akan adalah real number lah. So dia akan start dengan 1, 2, 3 and so on. Okay, so kalau awak tak faham apa benda ni, tak faham lah. Okay, cuba kita tengok kepada table ni. Okay. So kalau awak perasan ni, ini adalah harmonik. So harmonik dia ada first, second, third, fourth. Dia punya susunan cantik je. 1, 2, 3, 4, 5 and so on lah. Tapi untuk first harmonik, kita tak panggil dia first overtone. Kita tak panggil dia first overtone. Kita panggil dia fundamental. Untuk second harmonik baru kita panggil dia first overtone. Sebab susunan overtone mesti start dengan fundamental. Maknanya fundamental ni start dengan kosong lah. 1, 2, 3. So overtone ni atas dia ni ada orang lagi iaitu nama dia fundamental. Baru dia first, second, third.
Tapi kalau harmonik, atas dia tak ada siapa-siapa, dia terus je first harmonik. So ini yang akan menyebabkan awak akan pening lah. Sebab apa? Dia nak harmonik ke dia nak overtone? Selalunya soalan dia minta harmonik. Kalau harmonik senang, darab je. Darab dengan F0. Kalau dia minta first harmonik, so 1 darab F0. F0 tu asas lah, fundamental lah. Kalau dia minta second harmonik, darab 2. 2 darab F0. Contohnya F0 dia bagi 100. So first harmonik adalah 100 Hz. Second harmonik 200 Hz. Third harmonik 300 Hz. 4 harmonik 400 Hz. So itu adalah maksud harmoni. Harmoni dia seiring. Tapi overtone tak, dia start dengan 0. So kalau soalan tanya what is the fundamental frequency, so awak kena cari F asal ya, F0 bila, iaitu bila masa frekuensi dia adalah dekat first harmonic. Kalau dia minta first overtone, maksudnya bukan masa harmonik dia 1, masa harmonik dia adalah 2. So dia macam confused lah dekat overtone tu. So macam mana tak nak confuse, so ingatlah overtone tu atas dia ada orang atas lagi, iaitu dipanggil fundamental. Okay, boleh tak? Boleh. Okay. Alright, seterusnya kita masuk kepada itu adalah all harmonic, maksudnya susunan dia 1, 2, 3 cantik. Okay, ada satu lagi alat, dia hanya menghasilkan odd harmonic. Apa benda lah pula odd harmonic ni? Odd adalah nombor ganjil, maksudnya dia menghasilkan 1, 3, 5, 7. Dia akan menghasilkan nombor-nombor ganjil. So, tapi overtone dia, cuba awak tengok overtone dia. Overtone dia tak ada masalah, dia masih lagi kosong, 1, 2, 3. Fundamental, first, second, third. So dia tak ada masalah. Kenapa dia tak ada masalah? Sebab harmonik ni ada multiply daripada fundamental. So untuk odd harmonik, dia mesti darab darab nombor ganjil. Okey, tak faham kan bila tengok ni apa benda ni? Okey, kita tengok kepada alat dia lah, contoh alat dia. Saya terus pergi contoh alat dia. Mana alat dia? Ni, okey. Ini adalah alat untuk string ni, string. Ini adalah gitar, contoh gitar ataupun piano. So piano kan di belakang dia ada tali, atau gitar ada tali. Gitar lah selalunya, sebab gitar kita nampak kan ada tali kan. So awak plug, dia kata you plug. Bila you plug, so dia akan menghasilkan incident wave. Dan bila dia langgar dinding ni, bukanlah dinding gitar dia langgar, sebenarnya dinding gitar lah kan. Dia langgar dinding gitar, dia akan ada reflected wave. So this reflected wave akan menghasilkan superposition. So this superposition akan menghasilkan bentuk ni. Ni bentuk satu loop dia lah, pattern yang pertama stationary wave dia lah. Yang ini kita akan panggil dia fundamental, yang paling lowest. Kalau piano C lah, paling C. Okay. So saya panggil ni mata. Sebab awak tengok tau gambar ni macam bentuk mata. Mata ni, mata. Macam mata. Mana mata saya ni? Ni mata, macam bentuk mata. So dia akan menghasilkan satu biji mata. Madam, kenapa dia ada satu warna hitam, satu warna merah? Sebab hitam ni adalah incident wave, yang merah ni adalah reflected wave. Dan ini adalah knot, anti-knot, knot. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, ini dipanggil fundamental first harmonic. So N dia satulah fundamental, tapi dia adalah first harmonic. Okay, di mana L dia adalah sama dengan lambda over 2. Kenapa lambda over 2? Sebab satu cycle macam ni. Lambda macam ni, lambda macam ni. Lambda akan menghasilkan 2 biji mata. Ni 2 biji mata. Yang ini menghasilkan 1 biji mata. So dia adalah separuh daripada lambda lah. So that's why dia lambda over 2. Okay. Yang equation ni jangan kisah lagi. Kita nak tengok lukisan dia dulu. Okay, yang seterusnya adalah kita panggil dia lepas anak sulung adalah nombor 2, iaitu kita panggil dia first overtone. Okay. Tapi dia second harmonic. Kenapa dia second harmonic? Dia 2 kali ganda. Ingat tak tadi harmonic tu apa? Dia kata multiply by fundamental. So dia 2 kali ganda daripada asal. Madam. Ya. Tapi still lambda sama lambda over 2 juga Tak, yang ini bukan lambda over 2. Yang ini L akan jadi sama dengan lambda. Sebab dia dah menghasilkan satu cycle. Okey, yang ini apa benda ni madam, tak faham. Ini adalah gitar. Okey, saya nak tanya awak,
gitar awak main-main kan, tiba-tiba ke gitar tu jadi panjang pendek ke dia fix? Dia fix kan, length dia fix. So samalah juga dengan kes ni. Kalau length gitar, cikgu, gitar saya punya tali tu panjang dia 10 cm. So kalau awak tekan dekat note C ke, note D ke, lowest note ke, apa frekuensi tinggi ke, L dia tetap 10 cm. Dia tak akan berubah Dia tak akan tiba-tiba, cikgu saya nak tekan kat note C. Atau macam piano, cikgu saya nak tekan kat note C, tiba-tiba saya punya piano jadi panjang. Saya nak tekan kat note D, tiba-tiba saya punya piano jadi kecil. No, L is fixed. Because L we are talking about length untuk a wave to form. Faham tak L tu apa tu? Faham tak? Kan kalau gitar kan, gitar tali tu duduk kat mana? Kat sini Aduh, aku nak lukis ni fail betul. Mesti kita tengok gitar, Google. Gitar apa bodoh ni, keluar gitar apa ni? Ni gitar. So tali dia dari sini sampai ke sini. So kalau awak tekan dekat sini dengan tekan dekat depan atau tengah-tengah, adakah dia menghasilkan bunyi yang sama? Tak, yes, bunyi tak sama. Sebab kenapa tak sama? Tak faham lah. Saya tak faham kenapa tak sama. Sebab wave yang terhasil berbeza-beza. Kalau awak plug dekat sini, mungkin wave yang terhasil hanyalah dua lambda je. Ataupun 1 lambda. Mungkin wave yang terhasil adalah 5 lambda. Macam tadi ni. Mungkin mula-mula yang bila awak plug dekat tengah, dia menghasilkan ini je. Bila awak plug dekat tepi, dia menghasilkan 2 lambda. 2 lambda je. Saya cakap 2 lambda tu awak mainkan. 2 mata. 1 biji mata, 2 biji mata. Okey, bila awak plug kat tempat lain pula, dia menghasilkan 3 biji mata. Faham tak saya cerita pasal mata ni? Kenapa boleh ada banyak? Cikgu, jarak yang sama, gitar yang sama tapi boleh menghasilkan banyak wave yang berbeza-beza. Yes, because it's the where you plug dia. Kat mana you plug dia. So that's why dia akan menghasilkan bunyi yang berbeza. Faham tak? Faham tak ni? Diam pula dah. Boleh? Kurang faham lah madam. Kalau main gitar tahu pula. Gitar, mari kita tengok gitar ni. Ni gitar. Nampak tak gitar ni? Ni jarak ni sampai ke sini. Okey, saya main tengok tali atas je. Kalau saya plug dekat tengah, saya plug dekat tepi tengah, saya plug dekat tepi, adakah bunyi dia akan sama? Tak. Kawan awak cakap, cikgu tak. Ya, memang tak. Sebab apa dia tak akan menghasilkan bunyi yang sama? Sebab the waveform, bila awak plug kat tengah, so dia akan ada insiden langgar dinding ni, so akan ada insiden langgar dinding ni, ada reflected wave. So dia akan menghasilkan superposition berbeza. So that's why bunyi dia lain-lain. So kalau awak tengok balik yang awak belajar ni, awak tengok fundamental, frekuensi dia formula dia ni. Bila awak buat, awak plug kat mana-mana lah yang awak akan dapat first overtone, awak akan dapat dia frekuensi dia adalah 2 kali F0. Contohnya awak tekan kalkulator, cikgu F0 saya dapat 100. So bila awak plug dekat tempat lain iaitu masa dia first overtone, so awak akan dapat 200 Hz. 200 Hz dengan 100 Hz dia punya bunyi tak sama. 100 Hz mungkin 200 Hz mungkin lagi tinggi. Bila awak plug dia menghasilkan 3 kali biji mata pula ni, so dia akan menjadi 3 kali ganda. So mungkin dia 300 Hz lagi tinggi lah. Dia punya bunyi dia tu. So the same string but it can have different sound. Dia boleh menghasilkan bunyi yang berbeza-beza. Ni, faham tak tu? Kenapa boleh menghasilkan bunyi berbeza-beza? Because of this lah. Sebab dia menghasilkan bilangan wave yang berbeza. Ni semua saya tengah cerita pasal string yang pertama tau. Yang pertama menghasilkan bentuk ni dan bentuk ni. Macam mana cikgu nak tahu dia duduk kat mana? Kena belajar lah yang apa tu music dia duduk. Mungkin yang ni C, yang ini adalah A, yang ini adalah B. Dia tengoklah mana yang menghasilkan lebih nyaring. Macam tu, itu music dah lah. Fizik tak adalah yang tu. Fizik adalah dia cakap, so fundamental adalah menghasilkan satu biji mata. So kita panggil dia first harmonic.
So first lepas fundamental adalah apa? First overtone. So first overtone adalah second harmonic. 2 kali ganda daripada 1 biji mata ni. So saya kena lukis 2. Ada 2 biji mata. So bila saya nak second overtone, dia adalah third harmonic. So saya kena lukis 3 kali dari asal bukan dari ini tau, dari asal sebab dia dari F0. Dia multiply dengan fundamental. So saya akan lukis 3 biji mata. So cikgu kalau saya nak 5 harmonic, yes saya akan lukis 5. Saya akan lukis 5 biji mata kat sini. Tapi length yang sama. Maksudnya macam mana? Okay, kalau saya nak lukis soalan kata, sebab soalan boleh minta ask you to draw So katakanlah soalan kata, they ask you to draw for fifth harmonic. So ini adalah case string tau. So maknanya n saya adalah 5 lah. So saya kena lukis, saya akan lukis jarak yang sama. Jarak mesti sama. Kalau L tadi 10, L ni pun masih lagi 10 cm. Dia tak ubah L tak akan berubah. Yang berubah adalah wave yang terbentuk di dalam ni. So wave yang terbentuk di dalam ni akan jadi 5 biji mata. 1, 2, 3, 4, 5. So dia akan menghasilkan 5 biji mata. 1 mata, 2 mata, 3 mata, 4 mata, 5 biji mata. So inilah patut buatlah na. Madam. Ya. Lambda je Lambda dia berapa? 1/2 lambda. Okey, kalau yang ini lambda dia berapa? 5 kan? 5 kan? Asal dia berapa tadi? Asal dia 1 biji mata. Asal dia 1 biji mata iaitu L sama dengan lambda over 2. So yang ini L akan sama dengan 5 darab lambda over 2. So 5 lambda over 2. So L adalah 5 lambda over 2. Yang ini formula dia yang ini. So L yang fit dia 10. 1/2 tu 5/2. 5 lambda per 2. Sebab dia 5 kali ganda. So macam tadi, okay awak tengok ni Yang ini berapa kali biji mata? 3. So dia dapat 3 lambda per 2. So yang ini kenapa lambda per L? Sebenarnya L sama dengan lambda per 2. Lambda per 2 tapi darab 2. 2 darab 2 potong. So dapatlah L sama dengan lambda. So dapatlah lambda sama dengan L. Dan awak tengok pun lukisan awak ni, oh cikgu dia menghasilkan satu cycle. So dia adalah lambda. So darab sahaja nilai n tu. So kalau dia nak suruh cari 100. Katalah dia kata dia nak harmonik yang ke 100 madam. So L saya akan jadi 100 darab lambda over 2. So ini adalah n. Nilai mata yang terhasil sebab 1 biji mata adalah lambda over 2. So berapa biji mata yang awak terhasil? 100. Kalau kes ni 5. So darab 5. Itulah maksud fundamental dengan harmoni. So fundamental adalah asas. Yang paling penting awak kena faham asas. Bila awak faham asas ni awak boleh buatlah. Tak kisahlah soalan tu minta berapa pun. So kalau soalan tu minta 10 harmonik, so lukis 10 biji mata ni yang sama tapi dalam length yang sama. Maksudnya macam mana? Okay, maksudnya bila saya nak lukis, saya kena make sure saya punya length ni sama. Tak tahulah kalau dalam exam dia mungkin saya pernah dia minta 2. So saya kena lukis sama. Length saya mesti sama. Saya tak boleh buat sekejap besar, sekejap kecil, tak boleh. Okay, dia minta 10 harmonik ni, 10 harmonik. So maksudnya saya kena lukis, ni dotted saya buat straight tadi ni dotted. So saya kena lukis 10 biji mata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia kecil-kecil sikit lah. So buat macam tu. Lepas tu kena label lah na ni, na. Susah betul lah nak label na kalau kecil macam ni. Kena label lah. Tak pernah lah sampai 10, setakat ni 5 je kot paling maksimum dia tanya. Tapi dah lama pun dia tak tanya pasal lukisan pun. So maksudnya fundamental ni adalah yang asas lah. So kalau soalan nak tanya, paling penting adalah follow harmonic. Jangan tengok overtone, tengok harmonic. So harmonic ni lah yang akan mengkali gandakan awak punya gambar rajah tu. So kalau dia minta second, buat 2 kali ganda daripada gambar asal. Kalau dia minta 3, buat 3 kali ganda daripada gambar asal. Kalau dia minta 5, 5 kali ganda dari gambar asal. So ini adalah all harmonic. Okay, itu yang tadilah.
Okey, itu tak ada masalah. Okey, tapi satu lagi adalah air column. Okey, ni contoh alat air column lah. Contoh dia, awak ada tuning fork, awak vibratekan dia. So dia akan menghasilkan bunyi. Dia langgar, dia dinding, dia langgar tube ni, so dia patah balik. So that's why nama dia ni air column with one end close. Maksudnya satu tenganga terbuka, satu lagi tertutup. One end close, one end, satu sahaja yang tertutup tau. So satu terbuka, satu tutup. Sebab kita akan ada dua. Yang kedua adalah kita panggil dia, ni. Dia dah terkeluar. Satu lagi adalah open. Mana open? Open. Ni, open. Sekejap, salah. Ni, open air column both end open. Dua-dua tenganga. Contohnya alat dia adalah trumpet lah. Trumpet kan dia you tiup, you bagi air, lepas tu dia keluar. So itu contoh je lah. Ataupun recorder, dia you tiup, dia keluar. So dia pun menghasilkan sound kan. So itu adalah air column for both end open. Okay, kita tengok dulu yang satu terbuka, satu tertutup. So bila wave datang, so dia akan menghasilkan bentuk macam ni. Dia akan menghasilkan wave macam ni. Di mana udara datang, so dia langgar dinding, dia patah balik. So dia tak dapat berjaya menghasilkan satu biji mata. Dia menghasilkan separuh biji mata. Ni mata dia, alamak. Ni mata dia. Mata dia separuh, tak cukup, tak sempurna maksud dia. So maksudnya L saya ni akan sama dengan lambda over 2 bahagi 2 lagi. Sebab satu biji mata lambda over 2. Bahagi pecah 2 lagi, so dapatlah lambda over 4. So maknanya L ni sama dengan lambda over 4. So dia akan menghasilkan anti-note dekat luar. Tapi bila sampai dekat penghujung ni ataupun dekat yang tutup ni, tertutup ni, so dia akan jadi note. So dia NA lah, na saja. Okay. So macam mana fundamental dia? Ni lah yang saya cakap tadi tu. L dia sama dengan lambda over 4. So dia fundamental dia adalah bentuk macam ni. Asas dia bentuk macam ni. So yang ini yang datang, langgar dinding, patah balik. Okay, the next one, kita selepas fundamental kita panggil siapa? First overtone. Tetapi bukan second harmonic. Kenapa bukan second harmonic? Tak faham lah. Okay. Ingat balik saya cakap tadi, apa itu harmonic? Multiply, gandaan dia. So kalau awak cakap first overtone adalah second harmonic, so awak kena lukis ni 2 kali ganda. So saya akan lukis pipe yang sama, ni mini pipe lah, ni dia buat pipe kan. Okay, saya akan lukis pipe tu, make sure dia punya length dia sama. Okay, so saya akan buat lukis 2 kali ganda. So maksudnya 1, 2, 1. Faham tak saya nak buat apa ni? Okay, ni satu biji, separuh biji mata ni satu kan. Saya nak buat second harmonic, so saya kena ni darab 2. So macam mana lukisan saya jadi? Ni saya ambil ni, saya tiru je. Okay, ni bentuk dia macam ni kan, satu. Okay, lepas tu saya buat satu lagi. So saya jadi satu biji mata. Okay, so yang ini akan jadi note, anti-note, note. Okay, awak tengok ujung ni. Ujung dia ni adalah tutup. So bolehkah ini menjadi air column, open, close at one end, ataupun nak cakap macam mana, nak cakap kat awak, kalau sini note, maksudnya air tu tak boleh masuk. Dia bukan sejenis air column lah. Sebab awak tutup, bila awak tutup sini, Dia kena tarik sampai ke ya, dia mesti tenganga keluar ni untuk udara keluar. Ya, dia mesti ada peredaran udara. Kalau awak tutup ni, so dia akan jadi note. So bila dia jadi note, so that's why second harmonic is not exist, tak wujud. So that's why dia terpaksa buat third lah. Sebab bila third, okay nampak ni 1, 2, 3 tenganga. Dia mesti ujung dia anti-note. So dia dipanggil third harmonic. So that's why dia adalah odd harmonic. Okay, kalau awak tengok seterusnya kan, okay, kita buat yang, jangan tengok formula lagi. Okay, ni second overtone, tengok fundamental, first overtone, second overtone. Overtone ni tak kisah, dia macam fundamental,
kosong, 1, 2, dia ikut je. Okey, harmonik ni yang membawa masalah. Sebab harmonik ni dia kena ikut multiply by fundamental. Okey, kenapa tak boleh ada 4 harmonik? So kalau 4 harmonik, awak kena lukis ni 4 kali ganda. So maksudnya lukisan saya akan jadi 1, 2, 3, 4. So dia jadi macam ni. Dia jadi note. So tak boleh, tak wujud. So that's why dia kena 5 harmonik, iaitu 1, 2, 3, 4, 5. So belakang dia mesti mulut tenganga tu, anti-note. Sebab awak kena ingat ini adalah case air column. Awak nak menghasilkan sound. Boleh ke awak nak menghasilkan sound dua-dua tertutup? Contohnya, saya ada ni saya punya bekas ni. Ada. Tertutup, saya nak hasilkan sound. Fan nak tiup. Boleh ke? Tak boleh. Udara tak boleh nak masuk dalam tu. Ya, apa dia? Memang kita akan berakhir dengan anti-note Yes, kita memang akan berakhir dengan anti-note. Sebab dia adalah case air column open one end. Sebab dia bukan, dia air column ni akan pecah dua nanti. Satu adalah, saya tulislah sini. Okey. Ini di bawah tajuk application. So application of sound, maksudnya apa contoh yang boleh menghasilkan sound? Ada dua. Ada dua cara untuk menghasilkan sound. Yang pertama melalui string. Contoh tadi gitar, piano. Yang kedua melalui tiupan. Kita panggil dia air column. Maksudnya ada air datang. Ada air. Ni bukan air, air tau. Air, udara. So air column ni pula kita pecah dua. Melalui satu kita panggil dia one and close. Maksudnya satu tertutup. Ni satu tertutup. Satu lagi kita panggilnya open end. Maksudnya dua-dua terbuka. Dua-dua terbuka. Maksudnya udara masuk, dia keluar. Macam trumpet lah. Kan dia ada lubang kan. Ada udara keluar kat situ lah. So inilah application nanti awak akan belajar. So saya teruslah, maksudnya awak kena tahu bahawa kita ada dua. String dengan air column. Sebab formula dia akan berbeza. Tak perlu risau, formula is given. Cuma saya nak awak faham dia punya bentuk. Fundamental. Macam tadi one end bentuk dia macam ni. Mesti note, anti-note kat ujung. Kalau open end dia anti-note, note, anti-note. Dia mesti anti-note kat luar sebab dia mesti tenganga. Mesti ada udara nak masuk. Kalau string tadi dua-dua mesti note. Sebab apa yang ni note? Sebab dia bukan cerita pasal udara. Dia cerita pasal vibration. You plug the string. So dia tak ada kaitan nak air nak masuk, tak nak masuk, tak ada kaitan. So dia boleh je note dengan note. Okay, ini adalah lukisan fundamental. This is the lukisan yang saya nak you hafal lah. So yang ini lukisan ni kena hafal. Sebab apa? Dia akan tanya you lukis. Boleh dia tanya awak lukis. Mungkin dia akan tanya draw the fundamental of the string and then the fifth harmonic. Disuruh buat lukis dua. Satu fundamental ni, lepas tu satu lagi 5 harmonik. So lukis benda yang sama, cuma lukis 5 kali lah. 1, 2, 3, 4, 5. Lukis. Tapi saya buat ni tak sama tau. Tak sama besar. Kena buat sama besar lah. L constant. Cuma L ni lambda over 2. Kalau yang ini L dia akan jadi 5 lambda over 2. Sebab dia 5 kali ganda. Macam tu lah soalan lukisan. So kalau yang ini pula kita panggil dia one and close. So one and close ni dia tak ada even harmonik. Dia punya harmonik mesti odd harmonik. So kita panggil dia sini odd harmonik. Maksudnya dia punya harmonik akan start dengan first harmonik, third harmonik, lepas tu fifth harmonik. Kenapa dia tak boleh ada second harmonik? Sebab case tadi lah saya cakap, kalau saya buat second harmonik dia akan jadi tertutup kat sini. So bila tertutup dekat sini maksudnya udara tak boleh masuk. So dia bukanlah alat one and close. So dia seorang je yang odd harmonik. Yang ini tak ada masalah. Ini pun tak ada masalah. Okay, kita tengok yang ni pula. Open at one end. Open at one end. Ini contoh open at one end lah. Tengok dah laju pula. Okay. Open pipe. Air column with both end open. Dua-dua terbuka. So awak vibrate kan. So udara boleh masuk. So dia akan menghasilkan sound lah. Sound tu boleh travel. Okay, so dia akan menghasilkan ini bentuk fundamental dia lah. So fundamental dia ni kalau awak perasan gambar rajah dia ni sama dengan string.
saya gabungkan ini dengan ini, saya akan dapat sebiji mata. Ni saya letak sebelah sini, saya dapat sebiji mata. So dia tapi awak tak dapatlah bentuk mata yang macam tu. Sebab apa? Sebab dia anti-node kat luar. Sebab udara nak masuk kan dengan keluar. So dia ni sama juga macam string, boleh jadi 1, 2, 3. Tak ada masalah. Ni sama, cuba tengok. Dia punya ni. Fundamental, first harmonic. Ni. Lepas fundamental kita panggil dia apa? First overtone. Second harmonic. Dia tak ada odd. Second overtone, third harmonic. So kalau second harmonic 2 kali ganda lah ni kan. Gambar raja dia macam ni kan. So awak kena buat 2 kali ganda. Ini dengan bahagian ni 1. Okay. Lepas tu ini gabung dengan bahagian ni 2. So dia 2 kali ganda daripada asal. Kalau third harmonic, bahagian ni dengan bahagian ni sama 1. Okay. Lepas tu bahagian ni gabung dengan bahagian ni 2. Iaitu bahagian ni gabung dengan bahagian ni 3. So sebenarnya dapat 3 biji mata lah. 1, 2, gabung tu dapat 3 biji mata. Dia 3 kali ganda daripada yang asal. Dan dia punya formula untuk L pun sama, iaitu formula dia adalah, kalau awak perasan formula dia ni, ini menghasilkan 1 biji mata, so lambda over 2. So yang ini menghasilkan 2 biji mata, so dapat ni, crest back to crest, so actually lambda. Puncak bertemu puncak balik, lambda lah. Okey, kalau yang ini dia dapatkan 3 biji mata, so dia 3 lambda over 2. Dia sama dengan string tadi. Okey, boleh tak Zul? Ni benda yang baru lah awak baru belajar. Okey, saya tadi baru je pergi dekat sini, tak masuk lagi di belakang tu. Saya baru cerita pasal harmonik tadi. So ni tadi. So maksudnya all harmonik, paling penting sebenarnya awak faham harmonik ni. So harmonik ni adalah multiply by fundamental. So kalau all harmonik dia akan start 1, 2, 3, 4. Tapi overtone fundamental first, second, third. Kalau odd harmonik dia tak ada 2, dia 1, 3, 5, 7. Fundamental untuk overtone dia biasa je. Okey, macam mana soalan dia tak faham lah. Okey, kita tengok soalan dia. Sebab soalan dia you kena faham. Kalau you tak faham you tak boleh buat. Okey, contohnya soalan dia macam ni. Kita tengok soalan dia. Fundamental tone of a sound frequency. Ini adalah F0 lah sebab dia beritahu ni fundamental. Determine the frequency of first harmonic. So kalau awak ingat balik, fundamental dia punya gang adalah siapa? First harmonic. Fundamental kan first harmonic. So maksudnya soalan pertama ni jawapan dia adalah 500 lah. Sama je lah. Ni first harmonic adalah 500. Okay. Soalan kedua, dia suruh cari second harmonic. So kita nak cari second harmonic. Second harmonic adalah bukan second overtone tau, first overtone. Okay. Apa benda formula nak pakai cikgu? Ingat tak apa saya cakap tadi pasal harmonic? Harmonic ni adalah multiply frequency. So tadi fundamental awak adalah 500. So kalau second harmonic dia 2 darab F0. So dapatlah 1000. 2 kali ganda je. So harmonik ni tolong ingat dia adalah multiply by F0. Darab. Okay, the next one, first overtone. Ini dah pening dah. First overtone. Fundamental, lepas fundamental, first overtone. Okay, harmonik yang sangat penting. Okay, kalau fundamental, N dia 1. N ni adalah refer kepada harmonik Kalau first overtone, N dia adalah 2. So maknanya saya akan guna bila N dia 2 dapat berapa? Sama je lah 1000. Second overtone. Second overtone harmonik yang keberapa? 1, 2, ketiga. So N yang ketiga lah. So darab 3 je lah. So darab dengan fundamental. So dapat 1500. Ini adalah case kalau dia adalah all harmonik. Okey, case number B dia odd harmonik dia kata. Ini adalah alat odd harmonik. So dia tanya apakah first harmonik? Ingat tak first harmonik sama dengan fundamental, sama je lah 500. Okey, second harmonik. Untuk odd harmonik ada ke second harmonik? Tak ada. So jawapan dia does not exist. Boleh tak ni? Belum masuk benda lagi ni, laju ni. Okay. First overtone. First overtone pula
adalah apa? Okey ni. Ni first overtone. First overtone. Okay, first overtone. Sekejap ya, saya tukar ni. Okey. Fundamental N1. First overtone bukan N2, N3. Ini N5. Kenapa? Sebab dia odd harmonik. So maksudnya N saya 3 lah, darab dengan 3,500. Second overtone N saya adalah apa? 5. So darab lah 5, so dapat ni. So jangan confuse antara harmonik dan overtone. So macam mana nak ingat, tak susah pun. Pertama sekali, paling penting awak fahamkan harmonik. Kita nak follow harmonik. Harmonik ni lah yang paling berkuasa sekali sebenarnya. So bila baca soalan, tengok dia case apa. Kalau dia kata dia case all harmonic, so just and awak akan start dengan 1, 2, 3 and so on. So kalau dia minta first harmonic, so maknanya fundamental lah 1 darab F0. Kalau dia minta first harmonic, maksudnya N darab F0. So 1 darab F0. Kalau dia minta second harmonic, 2 darab F0. Kalau dia minta third harmonic, 3 darab F0. So harmonik ni paling penting awak baca. Awak bila baca soalan tengok. Tolong cari harmonik. Jangan kisah pasal overtone. Overtone tak ada apa-apa boleh cari pun. So ini adalah case kalau dia kata all harmonic. Tapi kalau dia kata dia adalah case one close, one open. So dia adalah odd harmonic. So N dia adalah 1, 3, 5. So maksudnya bila dia tanya what is the frequency of first harmonic. So 1 darab F0. F0 ni memang dia akan bagi selalunya. Kalau dia tanya second harmonic, jawapan dia tak wujud. Kalau dia tanya third harmonic, so 3 darab F0. Darab je 3 darab F0. Sama je 3 darab F0. So paling penting sebenarnya adalah harmonik. Overtone tu adalah dia punya sequence saja. So di mana kalau first harmonic kita panggil dia fundamental. Kalau second harmonic first overtone. Kalau third harmonic second overtone. Sama pula juga dengan ni. First harmonic kita panggil dia fundamental. Second harmonic tak wujud, so tak adalah, kita tak panggil dia first overtone, tak wujud, benda tak wujud, tak boleh lah nak bagi nama. Lepas tu 3 harmonik wujud, baru kita panggil dia first overtone. Okay, boleh tak? Itu semua tadi ia adalah dia punya general knowledge. Okay, ini baru masuk dia punya learning outcome. Okay, kita tengok learning outcome, saya kena laju ni. Okay, pertama sekali you kena define. Define and use sound intensity, simbol dia I. Discuss the dependency of intensity on amplitude dengan distance by using graph. So dia boleh tanya you, discuss ni maksudnya dia boleh ask you to draw graph. Okay, pertama sekali apa itu intensity? Intensity adalah, ini keluar kat UPS lah, define ni, so tak perlu hafal. The rate of sound energy flow across the unit area perpendicular to the direction of sound propagation. Maksudnya I sama dengan E over TA, tak apa, I equals to PA. Ini formula ada, jangan risaulah. So just kena tahu E tu energy, T tu time, A tu apa? Amplitude. Itu amplitude. Okay, P tu apa? P tu adalah power. Kalau case ni P tu adalah power. So bila baca soalan tanya, cari intensity. Sama ada guna formula ni atau formula ni. Power over area. Ada dekat dalam awak punya formula, list formula, tak perlu hafal. Unit, apa unit dia? W lah, Wm negative 1. Kenapa Wm negative 1? Power W watt, area M squared. So dapatlah Wm negative 2. Okay, discuss the dependency. Apa untuk intensity? Intensity we are talking about keamatan bunyi. So amplitude, so the higher you punya amplitude, the higher keamatan yang akan you dengar lah. So how about distance? Lagi jauh awak daripada source, maksudnya intensity awak akan berkurang. So yang ini pernah keluar, pasti pernah keluar ni. So kalau soalan tanya discuss what is the factor influence the value of intensity, so ada dua lah, amplitude dengan distance. So kena hafal ni yang ni. Yang ni tak ada dalam formula, yang ni kena hafal. Sebab pernah keluar pasti, ramai tak boleh buat, dia tak tahu apa benda ni. Okay, so kena ingat I is directly A squared dengan I inversely 1 over R squared. Okay, so graph awak kena tahu adalah graph ni lah. Okay, sebab tadi dia cakap pasal graph. So I tadi adalah 1 over R squared. So kalau graph awak I lawan 1 over R squared, ikut formula, so straight lah.
Tapi kalau I dengan R squared saja tak ada over, so dia kuadratik ke bawah. Okay, I directly dengan A squared amplitude. So kalau I lawan A squared, so direct lah sebab dia follow formula. Tapi kalau I lawan A tak ada squared, so dia jadi kuadratik naik ke atas. So satu gelongsor, satu naik ke atas macam tu. So graph kena tahu sebab tadi dia cakap discuss by graphically. So ni kena tahulah graph ni. Okey, macam mana soalan dia? Soalan tak susah. Okey, contoh soalannya dia tanya ada loudspeaker radiate at distance 3 meter, intensity of sound dia bagi I, ni I. Calculate power. So awak ingat tadi tak formula I sama dengan apa? P over A, power tadi. So soalan saya nak cari power. So I saya dah ada, power saya tak ada. Power dah ada, power nak cari, I ada, area tak ada. So area ni adalah area bulat. So area bulat adalah pi R squared. So masukkanlah nilai radius tadi. So you akan dapat power. Okay, yang kedua dia tukar je lah R ni dengan R baru. Dia tukar radius, dia punya apa ni, distance tu jadi baru. So dia darab dengan 6 squared. So yang ini tak ada masalah. Ini memang tak ada masalah. Okay, ini yang paling penting lah. Ini yang selalu banyak keluar ni. Application of stationary wave. So you kena solve problem. Ini memang PSPM lah, solve problem related to fundamental overturn for structured string dengan air column and use wave speed in the structured string. Okey, ini formula pun dia bagi iaitu formula untuk structured string V equals to square root T over mu, di mana T ni adalah tension. Ini sebenarnya eksperimen 6. Kalau awak perasan eksperimen 6 awak ada pakai formula ni, iaitu T adalah tension, mu tu adalah mass per unit length. Dan dia punya value V ni adalah depend pada tension dan mass per unit length. Dan unit untuk tension, Newton, unit per mu. So ini mu kedua awak belajar lah. So mu sama dengan mass bahagi length. So mass adalah kg. Length adalah meter. So that's why kgm negative 1. Ni tadi tu semua. Okay, yang ni tadi saya dah terangkan pasal dia punya lukisan ni. Okay. Benda ni paling penting sekali adalah ini, fundamental. Yang lain ni awak jangan nak hafal, tak perlu. Sebab apa? Kalau awak faham je fundamental ni berapa, soalan tanya berapa overtone ke berapa ni awak akan boleh buat. So tolong hafal untuk gambar rajah main dia tu. Fundamental 1 biji mata. Di mana L dia adalah lambda over 2. Okey, formula ni ada, tak perlu risau. Formula ni kita akan pakai dua. Satu V equals to F lambda, satu lagi V equals to square root T over mu. Di mana V equals to F lambda adalah general formula untuk wave. Okey, yang ini formula hanya untuk structured string. Formula ni tak boleh pakai dekat air column. Dekat structured string saja you boleh pakai. So apa yang berlaku kat sini tak faham. Okey. So kalau awak tengok balik formula ni macam mana dia terbitkan yang ini. So dia guna formula ni. V sama dengan F lambda, satu lagi V sama dengan square root T over mu. Dia gabungkan dua ni. So F lambda sama dengan square root T over mu. So F ni bawa diam-diam, duduk diam-diam. So 1 over lambda sama dengan square root T over mu. Ada sama dengan pula, tak ada ni sama dengan ni. Okay. So lambda ni adalah sama dengan 2L. So awak akan dapat 2L square root T over mu. Inilah formula dia dapat. Okay, formula ni jangan hafal. Tak ada, awak tak perlu hafal sebab you sahaja. So awak tengok dekat awak punya list formula. Saya kena laju lah, tak boleh dah lambat, lama sangat kat situ. Okey. Ni. Hari tu sebab ingat chapter 10 ni besar tajuk dia. Okey. Kita hari tu stop sampai sini je. Okey, saya guna color lain. Okey, ini intensity tadi. P over A. Okey, kalau awak tengok ni ada F, ini pun F, ini pun F. So awak akan confuse dekat sini. Banyak sangat F. So FF ni adalah menunjukkan kepada application. So bila awak nampak je ada tension, ada mu, ada mass. So this whole thing here, ni formula 3-3 ni adalah belong kepada string. Sebab application tadi ada dua. Satu string, satu air column. So bila baca soalan, tengok dia cerita pasal string ke dia cerita pasal air column. Kalau dia cerita pasal string hanya boleh guna formula ni 54, 56, 57. Okey. Yang 53 untuk siapa pula? Okey, 53 dengan 55 adalah untuk
air column. Tetapi ingat tak tadi gambar untuk one open one close, dia mata tak sempurna, mata dia tak jadi, mata dia 1.5. So dia punya L adalah lambda over 4. Ingat tak lambda over 4? Nampak tak ada 4 kat sini? Ni 4. So ini adalah untuk air column tapi adalah case 1 open 1 close. Kalau untuk 53 dia adalah case air column juga tapi dia adalah both open. So yang ini yang akan menyebabkan awak akan confuse lah sebab banyak sangat F dekat sini. So cara senang nak tahu adalah tengok kepada formula. T, apa tu T? Tension. Apa itu tension? Tension duduk kat siapa? String. Kan kita selalu cakap tension hanya berlaku bila ada tali. So bila soalan tu melibatkan string, awak guna formula yang ada tension. Ni. Ada mass per unit length. Okay, yang dua ni akan menyebabkan air column. Okay, macam mana nak ingat satu untuk open, satu untuk open close? Tengok je divide by berapa. Kalau dia divide by 4 ni, divide by 4, nampak 4 ni 4. Maknanya separuh lagi biji mata. So ini adalah air column yang terbuka tertutup. Buka tutup. Tapi kalau dia divide by 2, sebab kenapa divide by 2? Sebab dia dapat lambda over 2. So dia adalah air column terbuka. So inilah formula dia. Yang ini yang formula ni. That's why saya tak nak awak hafal formula belakang ni. Dulu diorang kena hafal sebab formula is not given. Ni formula dia. Okay. Kalau awak tengok formula ni, N tu apa? N tu number of harmonic. L tu apa? Length. T tu apa? Tension. Mu tu apa? Mass per unit length. So formula ni kena tahu jugalah dia adalah apa dan apa. Ya, contoh je. Ini kan formula tadi ni. Ni. Okay, macam mana soalan tu dia bagi? Okay, dia bagi macam ni. Tengok soalan. Okay. A stretched string. Now, a stretched wire, tahu dah ini pasal string. Ni kisah pasal string. Saya akan lukis dia punya fundamental. So, bila dia akan lukis fundamental, tulis buat L sama dengan lambda over 2. Ini benda yang saya tahu bila pasal stretched string. Dia bagi L adalah 80 cm dan mass adalah 50 gram vibrate transversely. The wave travel along the speed. So ini dia bagi V. The two antinode can be found in the stationary waveform between the two fixed end of the wire. Sketch and label the waveform in the stationary wave. So dia suruh awak lukis bentuk yang terasing. So kalau saya lukis yang ini tadi, salah. Kenapa salah? Sebab ini ada node, antinode, node. So saya hanya ada satu node. Soalan tadi minta 2 antinode. So maksudnya lukisan awak adalah 2 kali ganda lah. So saya kena buat 2 biji mata. So gambar rajah dia tu tengok 2 biji mata. Kenapa 2 biji mata? Sebab ada 2 antinode. Sebab soalan tadi cakap ada 2 antinode. Okay, itulah lukisan dia. Itulah lukisan yang awak kena tahu. Itu sebabnya saya kata tadi paling penting awak hafal dia punya fundamental. Okay, soalan seterusnya dia suruh determine wavelength. So dia suruh cari lambda. So macam mana kita nak cari lambda? So V kita dah ada. V sama dengan apa? F lambda lah. Dan dia dah bagi tahu dah. Okay, senang. Sebab yang ini tadi adalah satu cycle ni. Satu cycle. So L ini adalah sama dengan lambda lah. So L tu adalah sama dengan lambda. Okey, nombor 2 dia suruh cari frekuensi. So V equals to F lambda, V dah ada, lambda pun dah ada tadi. So dapatlah frekuensi. And then mass per unit length lah. So kita akan bagi mass per unit length untuk dapat tension. So kita guna formula V equals to square root T over mu. Formula ini given. So V dah ada, tension nak cari, mu tak ada. Mu kena kira lah, mu sama dengan mass per unit length. So you akan dapatlah nilai ini. So ini tension yang you dapat. So macam itulah soalan dia. So soalan dia memang kena faham dulu dia punya fundamental. So kalau awak tak faham fundamental dia akan agak susah lah. So kalau saya suggest awak buat bila awak nak buat nota nanti.
kita ni pecahkan macam tadi saya buat, pecahkan 3. So ini tajuk apa ni? Application. So pecahkan, kita ada string, kita ada air column. So air column pecah 2 lagi, iaitu satu open end, satu lagi close end. Okey. Lukis bentuk dia. String dia bentuk satu biji mata. So L akan sama dengan lambda over 2. Open end, dua-dua terbuka. So dua-dua terbuka, so L dia sama dengan lambda over 2. Dia sama dia dua orang ni sama. Kalau close end dia bentuk dia macam ni, so satu terbuka, satu tertutup. So L dia akan sama dengan lambda over 4. Ini je yang perlu awak tahu. Okay, and then masukkan formula lah. So formula dia kalau untuk ni dia akan dapat tadi itulah F sama dengan 1N over 2L square root T over mu. Kalau yang ini F sama dengan NV over 2L. Kalau yang ini F sama dengan NV over 4L. Jadi sebab saya hafal, saya tahulah formula ni. Ni. Macam mana nak tahu formula ni untuk string? Nampak ni tension, so dia untuk string. Yang ini kenapa 2? Sebab ni lambda over 2. Kenapa yang ini 4? Sebab ini NV over 4L. So ini yang paling penting lah you kena faham. Okay. So macam mana yang lain, saya tak nak awak hafal, ini tak perlu, ini semua tak perlu. Ini je. Yang asas tu je. Okay, contoh soalan lagi. Okay, untuk end correction tak ada dah tak ada out of syllabus. So end correction ni buang, jangan belajar end correction. End correction ni tak ada. Okay, kita tengok soalan last lah. Okay, contoh soalan dia. Soalan teruk you nak lukis ni. Dia bagi tube ni 80 cm long, close at one end. So satu terbuka, satu tertutup. Resonant occur and vibrating the air column. So ini tajuk air column. Dia bagi frekuensi dia adalah 1134 Hz. Dia kata dia nak fix overtone. Overtone yang kelima. Mampu lah yang overtone ni dia pening lah. Okay, dia suruh sketch and level the waveform. Okay, so pertama sekali apa saya akan buat, saya akan lukis general dia. So gambar asal dia adalah bentuk macam ni. Ini adalah fundamental. Node, anti-node, ini dipanggil length. Length sama dengan lambda over 4. So yang ini kita panggil dia fundamental. Soalan bukan nak fundamental, dia nak nombor 5. Fifth harmonic. Fifth yang kelima tau. So awak kena bukan darat 5. Sebab nama dia ni bukan harmonic. Nama dia overtone, so you kena buat list. Fundamental, first overtone, second overtone, third overtone, fourth overtone, fifth overtone. So disebabkan ini adalah case odd harmonic, so kita akan buat kat tepi. Fundamental adalah first harmonic. Kalau first overtone, third harmonic. Kalau second overtone, fifth harmonic. Kalau third overtone, seven harmonic. Kalau fourth overtone, 9 harmonic sebab odd number. So kalau fifth overtone, 11 harmonic. So saya kena lukis ni 11 kali ganda. So kalau awak tengok dia lukisan dia ni betul tak 11 kali ganda? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, 11. So kena lukis dia 11 kali ganda. Okey, boleh tak ni? Tak tahulah, terdiam dah semua. Okey, dah habis masa dah pukul 3 dah ni. So ini memang agak ambil masa lah sebenarnya awak nak kena faham yang itu. Okey, boleh tak? Diam lah. Boleh tak? Boleh, madam. Okey. Tak apalah. Nanti awak baca balik, fahamkan baliklah first, second overtone tu semua. Okey, so saya stop dengan tasbih kafarah yang surah awal as. Okey, bye. Dah pergi kelas seterusnya. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Okey. Thank you, madam. Boleh Akmal, diamlah Akmal.